Baik, soalannya, kerajaan menyarankan pengaplikasian teknologi muktahir oleh golongan petani dan penternak. Langkah itu termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Baik, kalau kita tengok dalam soalan ni, dalam soalan ni ada dua ayat majmuk. Ada dua sahaja ayat majmuk, dan arahan soalan minta kita cerakinkan ataupun kita pisahkan ayat majmuk ni tadi jadi 6 ayat tunggal. Baik, jadi tips ataupun kaedah teknik macam mana kita nak pisahkan ayat majmuk jadi ayat tunggal ni, ayat majmuk jadi ayat tunggal ni, cuba kita tengok. Baik, ayat yang pertama, kerajaan menyarankan pengaplikasian teknologi muktahir oleh golongan petani dan peternak. Ayat kedua, langkah itu termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Baik, soalan minta pecahkan jadi 6, pisahkan jadi 6 ayat tunggal. Dalam soalan cuma ada 2 ayat majmuk. Jadi dari segi teknik dan kaedah untuk kita pisahkan, yang pertama sekali, dalam kedua-dua ayat majmuk, kita mesti kenal pasti dulu yang mana subjek, yang mana predikat. Dalam kedua-dua ayat majmuk tu, cuba kenal pasti yang mana subjek, mana predikat. Baik, kalau kita tengok dalam ayat yang pertama, kerajaan menyarankan pengaplikasian teknologi muktahir oleh golongan petani dan penternak. Baik, yang mana subjek? Subjeknya ialah kerajaan. Dalam ayat yang pertama tu, subjeknya ialah kerajaan. Predikatnya menyarankan pengaplikasian teknologi muktahir oleh golongan petani dan penternak. Itu ialah predikat. Dalam ayat yang kedua, langkah itu termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Baik, yang mana subjek? Dalam ayat kedua, subjeknya ialah langkah itu. Predikat termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Okey. Jadi, kaedah yang pertama ataupun teknik yang pertama ialah setiap calon mesti tahu yang mana subjek, mana predikat. Bezakan dulu yang mana subjek, mana predikat. Baik. Yang kedua ialah kita mesti mengenal pasti dalam kedua-dua ayat majmuk apakah kata hubung yang digunakan. Kenal pasti subjek, predikat. Okey, dah selesai. Kemudian kenal pasti pula kata hubung yang digunakan. Baik, dalam ayat majmuk yang pertama, yang manakah kata hubung yang digunakan? Jadi ada satu kata hubung saja kan. Kita jumpa kata hubung gabungan dan. Dalam predikat, menyarankan pengaplikasian teknologi muktahir oleh golongan petani dan penternak. Jadi ada satu kata hubung dan yang digunakan dalam ayat majmuk yang pertama. Dan kalau kita lihat kata hubung ni digunakan dalam bahagian predikat. Digunakan dalam bahagian predikat. Tak digunakan pun dalam bahagian subjek. Bermaksud dalam bahagian predikat ada 2 golongan yang disebut. Yang pertama golongan petani, yang kedua golongan penternak. Kata hubung yang ada dalam ayat majmuk yang pertama hadir dalam bahagian predikat. Hadir dalam bahagian predikat, iaitu kata hubung gabungan dan, untuk menggabungkan 2 golongan, satu petani, satu penternak. Dalam subjek tak ada. Baik, kita lihat dalam ayat majmuk yang kedua, langkah itu termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Baik, dalam ayat majmuk yang kedua, kita jumpa ada 2 kata hubung yang digunakan. Ada 2 kata hubung yang digunakan. Yang pertama, kata hubung gabungan dan. Cuba tengok dalam predikat, termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan. Jadi dan, iaitu kata hubung gabungan, digunakan dalam bahagian predikat ayat majmuk yang kedua untuk gabungkan 2 unsur dalam
predikat tu. Yang pertama ialah biji benih, yang kedua ialah baka ternakan. Baik, dapat Kemudian yang kedua, kita jumpa kata hubung pancangan relatif yang. Kita jumpa dalam predikat juga. Termasuklah penggunaan biji benih dan baka tempatan yang. Baik, yang tu ialah kata hubung pancangan relatif. Kita jumpa dalam bahagian predikat juga, yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Baik, dalam kedua-dua ayat majmuk kita dah jumpa 3 kata hubung yang digunakan. Baik, dengar betul-betul. Dalam ayat majmuk yang pertama kita hanya jumpa 1 kata hubung, iaitu kata hubung gabungan dan dalam bahagian predikat. Ayat majmuk yang kedua pula kita jumpa 2 kata hubung yang digunakan dalam predikat. Pertama ialah kata hubung gabungan, iaitu dan yang kedua ialah kata hubung pancangan relatif, iaitu yang. Baik, macam mana kita nak jadikan 6 ayat? Sedangkan ayat majmuk ni ada 2 ayat. Adakah kita nak pisahkan ayat majmuk yang pertama jadi 3 ataupun ayat majmuk yang kedua jadi 3? Jawapannya tak. Jadi kita tak boleh nak buat cara mudah ayat majmuk yang pertama jadi 3 ayat tunggal, ayat majmuk yang kedua jadi 3 ayat tunggal. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bilangan kata hubung yang kita jumpa dalam ayat berbeza. Ayat majmuk yang pertama hanya jumpa 1 saja. Bermaksud ayat majmuk yang pertama, sebab kita jumpa 1 kata hubung sahaja, maka kita boleh pisahkan ataupun cerakinkan ayat majmuk yang pertama tadi jadi hanya 2 ayat tunggal saja. Sebab apa? Sebab kita jumpa hanya 1 kata hubung dalam ayat majmuk itu. Ayat majmuk yang kedua pula, apabila kita nak cerakinkan jadi ayat tunggal, maka ayat majmuk yang kedua akan jadi 4 ayat tunggal. Akan jadi 4 ayat tunggal. Kenapa? Sebab dalam ayat majmuk yang kedua itu, kita jumpa ada 2 kata hubung yang digunakan dalam ayat, iaitu dalam bahagian predikat. Bermaksud 6 ayat tadi kita bentuk 2 daripada ayat majmuk yang pertama dan 4 daripada ayat majmuk yang kedua. Okey, faham? Baik, cikgu nak ulang. Apabila kita diminta untuk pisahkan ayat ataupun cerakinkan ayat, yang pertama sekali kita kira dulu berapakah bilangan ayat majmuk yang ada dalam soalan. Ada 2, ada 3 ataupun ada 4. Biasanya paling banyak 3, paling sedikit 2 kalau dalam bentuk petikan. Tapi kalau dalam bentuk ayat, biasanya akan dikemukakan 3 ayat majmuk. Roman 1, 1 ayat. Roman 2, 2 ayat kedua. Roman 3 ayat ketiga. Tapi kalau dalam bentuk petikan, biasanya bilangannya antara 2 minimum ataupun 3 maksimum. Kemudian arahan soalan pisahkan kepada 6. Tapi dalam kes ini, soalan ini, kita hanya ada 2 ayat majmuk. Baik, setelah kita kira bilangan ayat majmuk, yang kedua ialah setiap ayat majmuk tadi kita tentukan dulu yang mana subjek, yang mana predikat. Yang mana subjek, mana predikat. Kenapa subjek ni penting? Sebab subjek ni nanti kita nak tulis dalam setiap ayat tunggal yang kita pisahkan. Subjek ni penting sebab dalam setiap ayat tunggal nanti kita nak masukkan subjek. Baik, tentukan subjek, tentukan predikat. Selepas kita dah tahu subjek, kita dah tahu predikat, nanti mudah kita nak tulis ayat tunggal kita. Baik, yang ketiga, selepas kita dah kesan ataupun kenal pasti ataupun bezakan yang mana subjek, mana predikat dalam ayat, yang ketiga ialah kita kenal pasti kata hubung yang digunakan dalam ayat tu. Kenal pasti kata hubung yang digunakan. Mesti kenal pasti, tahu kata hubungnya yang mana. Kadang-kadang ada ayat yang diganggu dengan penanda wacana. Jadi bezakan yang manakah ayat kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk. Jadi ayat yang pertama tadi kita dah jumpa 1 kata hubung, iaitu kata hubung gabungan dan
Dan yang kedua, ayat majmuk yang kedua kita jumpa dua kata hubung, iaitu kata hubung gabungan dan. Satu lagi ialah kata hubung pancangan relatif yang. Okey. Jadi yang pertama jadi 2 ayat tunggal, yang kedua jadi 4 ayat tunggal. Kenapa 2? Sebab ada satu kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk yang pertama. Kenapa 4 ayat tunggal? Sebab ada 2 kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk yang kedua. Okey. Baik, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Baik, kita dah kenal pasti subjek dan predikat. Baik, cikgu nak tengok, nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Baik. Apabila kita pisahkan ayat majmuk tadi, ayat majmuk yang pertama, kerajaan menyarankan golongan petani dan penternak mengaplikasikan teknologi muktahi tadi yang kita jumpa dalam ayat soalan tadi. Baik, apabila kita pisahkan ayat majmuk yang pertama tadi, akan jadi 2 ayat tunggal. Subjeknya ialah kerajaan. Subjeknya ialah kerajaan. Kata kerjanya sama, menyarankan. Jadi kita akan bentuk 2 ayat tunggal. Yang pertama ialah kerajaan menyarankan golongan petani mengaplikasikan teknologi muktahi. Okey, subjeknya kerajaan, predikatnya menyarankan golongan petani mengaplikasikan teknologi muktahi. Ayat majmuk, ayat tunggal yang kedua, kerajaan menyarankan golongan penternak mengaplikasikan teknologi muktahi. Okey, apa yang beza? Yang beza ialah dalam bahagian predikat. Ayat tunggal yang pertama, golongan petani. Ayat tunggal yang kedua, golongan penternak. Okey. Baik, ayat majmuk yang kedua tadi, yang kita jumpa ada 2 kata hubung. Satu kata hubung gabungan, satu kata hubung pancangan relatif. Apabila kita bentuk jadi ayat tunggal, maka ayat majmuk yang kedua tadi jadi 4 ayat tunggal. Baik, yang pertama kita jumpa ayat tunggalnya ialah langkah itu. Langkah itu sebagai subjek tadi kan. Langkah itu. Langkah itu termasuklah penggunaan biji benih. Ayat tunggal yang kedua, subjeknya sama, langkah itu. Langkah itu termasuklah penggunaan baka ternakan. Dan kita jumpa tadi kata hubung pancangan relatif yang. Langkah itu termasuklah penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Itu ayat majmuknya kan. Jadi ayat majmuk yang kedua tadi kita jadikan 4 ayat tunggal. Ayat tunggal yang ketiga, kita akan mulakan subjeknya dengan biji benih. Penggunaan biji benih dan baka ternakan yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Jadi kita keluarkan ayat tunggal yang ke-4 daripada ayat majmuk yang kedua ni. Subjeknya ialah biji benih, bukan lagi langkah itu, tapi subjeknya ialah biji benih. Biji benih dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Ayat tunggal yang ketiga. Ayat tunggal yang keempat, baka ternakan. Baka ternakan dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Jadi 6 ayat tunggal tadi kita dah bentuk berdasarkan kedua-dua ayat majmuk. Ayat majmuk yang pertama jadi 2 ayat tunggal, iaitu kerajaan menyarankan golongan petani mengaplikasikan teknologi muktahi. Kerajaan menyarankan golongan penternak mengaplikasikan teknologi muktahi. Ayat majmuk yang kedua, subjeknya langkah itu. Ada dalam ayat tadi, langkah itu termasuklah penggunaan biji benih. Yang kedua, langkah itu termasuklah penggunaan baka ternakan. Cuma ayat tunggal yang ketiga dan keempat ni berbeza sedikit sebab tadi ada kata hubung pancangan relatif. Jadi kita mulakan subjeknya ialah biji benih dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Yang keempat, baka ternakan dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut. Okey, ini jawapan untuk soalan 4 tadi. Baik, ada apa-apa soalan tak? Cikgu nak stop sekejap, nanti cikgu sambung semula video ni. Cikgu nak tanya melalui Telegram kalau ada soalan. Jadi cikgu stop sekejap video ni. Kita akan sambung semula dengan soalan-soalan yang seterusnya.